Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ahli wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya untuk membacakan pantun. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cerama. Assalamualaikum mulia kata, saya sembah pembuka bicara. Melayang serindik di atas bermatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Yang berusaha Puan Pengetua Hajawan Halimah binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Ibn Khaldun. Yang berbahagia Ketua Pengawas Sekolah Menengah Ibn Khaldun, Saudara Nasir Mazlan, selaku moderator forum kita pada hari ini yang bertajuk Mendidik Cara Loman Al-Hakim di Era Moden. Yang berbahagia ahli-ahli panel forum kita pada hari ini, Profesor Dr. Amir daripada Universiti Malaya dan Prof. Dr. Nick daripada Universiti Islam Antarabangsa Gambang. Yang dihormati para guru-guru penolong kanan serta para guru dan murid-murid tingkatan 1 hingga 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi yang penuh indah ini, saya menjemput Saudara Asjad Nabih daripada kelas 3 Fatona untuk membacakan doa. Majlis mempersilakan. Ista'id. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wassi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil barakah waj'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ij'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil firdaus waj'alna min ahlil firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan mubaraka li ashabina wa ahlina wa jiranina wa dhuyufina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari kehadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Saudara Asjad Nabih atas bacaan doa itu tadi. Pada hadirin yang dihormati sekalian, tirai majlis kita pada hari ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan. Majlis menjemput yang berusaha Puan Pengetua Sekolah Menengah Ibn Khaldun untuk memberikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah kerana diberi kesempatan untuk kita melaksanakan program yang penting ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan kepada semua jawatan kuasa yang telah merancang untuk mengadakan program sebegini bagi memastikan kemenjadian murid kita dan juga untuk memastikan penglibatan murid kita dalam program-program tarbiyah yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, anak soleh ini adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membahagiakan ibu bapa dan juga sesiapa sahaja yang akan berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita harapkan anak soleh ini akan menjadi aset semua ibu bapa, bukan sahaja yang berada di Sekolah Menengah Ibn Khaldun, tetapi juga untuk semua ibu bapa yang Allah berikan anugerah memiliki anak-anak syurga ini, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada semua pelajar yang telah mengambil bahagian dan telah mendapatkan kemenangan ataupun memenangi pertandingan yang telah dianjurkan. Syabas dan tahniah. Okey, jadi di sini saya menyeru kepada semua agar mengambil ataupun mengambil peluang yang disediakan oleh pihak sekolah untuk memastikan semua pelajar kita dapat menjalani program-program untuk peningkatan diri, dan kita hajatkan apabila murid-murid ini keluar daripada Sekolah Menengah Ibn Khaldun, mereka memperolehi kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi kemahiran interpersonal ini yang kita sarankan agar mereka mempunyai nilai tambah di samping kejayaan akademik di dalam kehidupan mereka nanti, insya-Allah. Jadi kita harapkan apabila pelajar-pelajar ini ataupun murid-murid kita ini keluar daripada sekolah, mereka adalah merupakan modal insan yang mantap, yang boleh berdikari, yang tahu harga diri dan juga mempunyai jati diri yang tinggi, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada semua jawatan kuasa yang terlibat di dalam menjayakan program akhir sesi 2021 ini. Syabas dan tahniah. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Merakakan ribuan terima kasih kepada Yang Pengetua Sekolah Menengah Ibn Khaldun atas ucapan beliau sebentar tadi. Tujuan kita berhimpun di Dewan Maya pada pagi ini adalah untuk mendengar sebuah forum yang bertajuk Mendidik Cara Luqman Al-Hakim di Era Moden. Oleh itu, semua murid diminta untuk menyediakan bahan catatan untuk mencatat segala ilmu yang akan disampaikan, kerana pada akhir forum nanti akan kita mengadakan satu kuis untuk semua murid tingkatan 1 hingga 3. Tak molek jika ada alu tiada lesongnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, bagi tidak membuang masa, saya selaku pengacara majlis akan menyerahkan majlis ini kepada Ketua Pelajar Nasir Mazlan selaku moderator forum Mendidik Cara Luqman Al-Hakim di Era Moden pada hari ini. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya memulakan majlis majlis forum pada pagi ini, izinkan saya membaca surah Luqman ayat 13 hingga 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Alamin bin Mazlan selaku moderator pada forum pagi ini. Ingin saya perkenalkan para panel iaitu Profesor Amir di sebelah kiri saya, Profesor Amir Shakir daripada Universiti Malaya dan juga Profesor Dr. Nick daripada Universiti Antarabangsa Gambak. Di dalam forum pada pagi ini terdapat 4 pusingan. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan forum pada pagi ini dengan pusingan yang pertama. Profesor Amir, boleh Prof, okey, ni ada satu petikan ni, Prof nanti kena jawab lah. Okey. Bagi mengejar cita-cita khilafah Islamiyah, ianya terhasil dengan adanya generasi Rabbani. Mendidik generasi kenal Tuhan ini seharusnya bermula daripada individu, keluarga dan seterusnya menyebar luas ke dalam masyarakat. Hasil daripada masyarakat praktik Islam ini, terbinalah negara Islam. Soalan saya, untuk mencapai semua itu, kita perlu bermula daripada bawah. Apakah pendapat Prof? Silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Tuan Moderator atas soalan sebentar tadi. Izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pengurusi dan Puan Pengetua atas meresmikan majlis kita hari ini, dan juga kepada pihak sekolah atas berjumpa saya sebagai panel forum hari ini, insyaAllah. Seperti diperkenalkan, nama diberi Amir Shakir bin Aidil Adnan. Saya merupakan seorang profesor daripada Universiti Malaya dan insyaAllah saya akan cuba menjawab soalan moderator. Pada pendapat saya bersetuju dengan mengatakan setiap individu memerlukan kefahaman Islam yang mencukupi untuk membentuk keluarga yang cintai Islam. Peranan setiap individu sebagai pelajar dan pengajar tidak akan berhenti sehingga ajal mati, dan telah menjadi tanggungjawab kita lah untuk meneruskan mengajar dan belajar itulah. Seorang tokoh terkenal seperti yang diceritakan daripada Tuan Moderator, Luqman Al-Hakim, telah menunjukkan kita cara membentuk keluarga yang cintai Islam. Dan syukran, saya rasa terkejut bila dapat dengar forum anjuran resmi pada kali ini menggunakan surah Luqman lah untuk tajuk hari ini. Dan kerana bagi saya surah ni memang banyak pengajaran lah yang kita boleh memanfaatkan. Seperti dibaca oleh Tuan Moderator, ayat 13 hingga 19 ini banyak menekankan kepada pendidikan. Masyarakat Islam yang mahu membentuk negara Islam perlulah seharusnya menggunakan cara Islam. Sebagai contoh, anak-anak yang dididik
agama Islam, ilmu agama Islam dari awal lagi akan menerapkan ilmu tu dalam hidup mereka, berbanding dengan anak-anak yang meninggalkan ilmu agama itu pada awal lagi, sehingga menyebabkan mereka tidak menguasai lah ilmu agama basic macam rukun solat, mengambil wuduk ataupun tajwid ketika membaca Al-Quran. Perkara ni buat saya rasa sedih lah bila ibu bapa yang tidak mengajar ilmu agama tu kepada anak-anak mereka dan menyalahkan pula guru-guru atas kerana dia tidak mengajar ilmu agama itu. Padahal tanggungjawab tu pada diri mereka sendirilah. Jadi pada peringkat awal ni, pendidikan buat anak-anak bermulalah dengan ibu bapa. Ibu bapa merupakan suri tauladan buat anak-anak. Jadi mereka perlulah memberi contoh yang terbaik buat mereka. Kita boleh ibaratkan anak-anak ni dengan kain putih lah. Tugas ibu bapa adalah untuk mencorakkan kain itu. Sama ada kita nak corak kain itu cantik, sedap dipandang atau sebaliknya lah. Syukran Tuan Moderator. Terima kasih Profesor Amir atas penjelasan ataupun jawapan yang diberikan oleh beliau. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, menurut Ibnu Katsir, Islam menggesa setiap ibu bapa mengambil berat aspek pentadbiran ataupun pendidikan anak-anak, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menunjukkan ibu bapa perlu menitik beratkan pendidikan ataupun aspek berkaitan asuhan, bimbingan kepada anak-anak mereka. Seterusnya Profesor ni, boleh Prof jelaskan apakah maksud saya pendapat Prof lah tentang tujuan pendidikan ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis dan terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Moderator. Baiklah, saya Profesor Nik Muhammad Adam Hakimi bin Muhammad Fahimi daripada Universiti Islam Antarabangsa Gambang. Baiklah, bagi pendapat saya, tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang baik, iaitu manusia yang baik akhlaknya. Salah satu cara yang boleh dicontohi seperti yang diturunkan Allah di dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19, iaitu mengenai nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-13 yang bermaksud, dan yakni ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang amat besar. Kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, di dalam tafsir Hamka, beliau menyebut Luqman Al-Hakim menasihati anak-anaknya supaya tidak menyekutukan Allah dan jauhi syirik. Syirik adalah satu kezaliman yang amat besar. Mengapa dikatakan zalim? Kerana zalim bermaksud tidak meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Sama seperti syirik, iaitu tidak meletakkan Allah di tempat yang sepatutnya. Syirik itu adalah satu perbuatan yang tidak akan diampunkan Allah dosanya. Seperti yang disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain daripada itu. Suka saya menyimpulkan di sini, sesiapa yang mempunyai ilmu pendidikan, dia akan menjauhkan diri dia daripada perbuatan syirik. Apabila kita ada ilmu pengetahuan yang tinggi, kita akan lebih cenderung kepada perkara-perkara yang baiklah, yang perkara-perkara yang Allah suka dan dapat jauhikan diri kita daripada syirik. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ning atas penjelasan beliau itu. Ya betul, kerana saya mengambil dalam satu kitab, iaitu Tafsir Tabawi lil Quran Al-Karim, dikarang oleh Anwar Al-Bais. Beliau berkata dosa syirik ni adalah dosa yang menyekutukan Allah, ataupun senang cerita menduakan Allah. Walaupun kita hanya bergurau dengan kawan-kawan, tapi kita kena hati-hatilah sebab boleh jatuh syirik. Dan dosa syirik ni bukan dosa kecil, dia dosa yang besar. Kalau kita taubat,
belum tentu taubat itu diterima kecuali taubat nasuha yang betul-betul kita berjanji untuk tak buat lagi perkara itu. Seterusnya kita pergi ke pusingan yang kedua. Profesor Amir, boleh Prof kongsikan tentang pendidikan yang dijalankan oleh Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya? Silakan. Syukran. Boleh. Pendidikan Luqmanul Hakim. Pendidikan beliau kepada anaknya bermulalah dengan menitik beratkan kehormatan kepada ibu bapa. Beliau menerangkan bahawa Allah SWT memerintahkan anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Ini diperjelaskanlah dalam ayat 14 di mana terjemahannya lah firman Allah SWT, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan ingatilah bahawa hanya kepadaku tempat kembali. Ayat ini kalau diperjelaskan menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu bapa dalam menjaga anak mereka, terutama lagi seorang ibu, dan bagaimana dia menjaga anaknya dalam kandungannya. Selain daripada itu, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk bersyukur kepada jasa pengorbanan mereka dan memberitahu kita bahawa tempat kembali hanyalah kepada dia sahaja. Jadi sebelum saya mahu menamatkanlah bahagian saya ni, saya mahu berikan sedikitlah buah fikiran buat para penonton di luar sana, terutama lagi kepada adik-adik SMIC yang sedang menonton forum ini. Saya mahu bertanyalah kepada kamu di luar sana tu. Kita tahu ibu bapa antara orang yang paling banyak berkorban di dalam hidup kita. Tapi adakah kita tahu betapa lama mereka mengorbankan jasa pengorbanan mereka tu? Ambil contohlah, adakah kita tahu berapa lama mak kita tundukkan impiannya untuk menjaga kita? Apa tak lagi dengan ayah kita yang bertungkus lumus cari duit, mengambil kerja di mana-mana sahaja hanya untuk meletakkan makanan di atas meja bagi sekeluarga. Adakah selama ini kita perasan dan mengucapkan terima kasih kepada mereka? Jadi bagi adik-adik SMIC, saya mahu memberi kata, jikalau ada masa, ambillah masa itu untuk mengucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa kamu. Mereka mungkin tidak menyampaikan perhargaan tu, mungkin diorang tak senyum, mungkin diorang tak mengucapkan terima kasih, tapi saya janji, saya pastilah bahawa dalam hati mereka tu diorang syukur, diorang berterima kasih kerana jasa pengorbanan mereka tu tak disia-siakan untuk menjaga kamu. Kerana ingatilah, seseorang yang sempat menjaga ibu bapanya dan telah berjasa kepada mereka, berbakti kepada mereka, merupakan orang yang sangat bertuah. Kerana Nabi SAW pernah berkata, orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapa mereka, tetapi tidak menyebabkan mereka lah untuk tidak dapat masuk ke syurga. Izinkan saya kongsikan sedikitlah satu hadis, yang mana hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Raghma anfun summa raghma anfun summa raghma anfun qila man ya Rasulullah, qala man adraka abawayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Maksudnya kehinaan. Baginda ditanya, siapakah yang dimaksudkan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya sehinggalah kelanjutkan usia, baik seorang maupun kedua-duanya, namun tidak menyebabkannya untuk dapat masuk ke syurga. Bagi mereka yang sudah kembali ibu bapanya, berdoalah kepada Allah SWT. Mohon ampun kepadanya jikalau ada apa-apa kesalahan terhadap ibu bapa kamu, dan memohon ampun dosa mereka sendiri. Mungkin masa kamu dengan mereka singkat, tapi ingatilah bahawa mereka sayangi kamu di mana kamu berada. Syukran jazilan Tuan Moderator. Terima kasih kepada Profesor Amir atas jawapan beliau itu. Ya, saya setuju kerana kita perlulah hormat ibu bapa kita kan. Contoh ibu kita yang melahirkan kita kan, sampai melibatkan kematian, boleh melibatkan kematian, menyebabkan. Dan ayah kita yang keluar pergi kerja siang malam, cari untuk menyara hidup kita,
hidup keluarga kita. Dan sementara diorang ada ni, spend time lah dengan diorang. Janganlah duduk contoh bila kita dah besar, nanti kita dah kahwin kan, kita pergilah jenguk-jenguk mak ayah kat kampung. Macam sebulan tu sekali ke, ataupun 2 bulan sekali. At least diorang dapat merasalah nikmat bila bertemu anak-anak. Okey, Profesor Nick, boleh okay. Dalam era moden dan mencabar ini, ramai orang sudah tidak tahu peranan yang seharusnya dimainkan dalam mendidik anak-anak. Ada kala ibu bapa mereka mendidik anak mereka dengan cara kebaratan ataupun jauh daripada nilai syarak. Bagaimana seharusnya anak itu untuk berperilaku terhadap suruhan ibu bapa mereka yang cenderung kepada yang berlawanan dengan syariat? Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Suka saya mengungkapkan ayat yang ke-15 surah Luqman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesak engkau supaya mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau taatkan kedua mereka. Dan sabatilah kedua mereka dengan baik di dunia ini. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembali kamu, dan aku akan memberitahu kamu segala perbuatan yang telah dilakukan kamu. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 ini, Luqman juga mengatakan bahawa Allah adalah tempat kembali. Ini bermaksud setiap amalan dan perbuatan kita yang dilakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat kelak. Sama ada amalan kita tu sekecil-kecil zarah ataupun sebesar-besar, akan tetap juga dibalas di akhirat kelak. Ayat ini juga menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa harus ditaati, tetapi yang lebih utama itu adalah Allah. Bersyukur kepada Allah, pemberi segala nikmat. Terima kasih. Terima kasih Profesor ni atas jawapan Profesor itu. Ingin saya bacakan satu hadis. Nabi Muhammad SAW dalam sabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan mafhumnya, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yusharrikanihi. Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun musyrik. Hadis riwayat dalam Sahih Muslim. Hadirin sekalian, tamat sudah untuk pusingan yang kedua ni. Kita berhenti sebentar untuk tayangan video mengenai berbuat baik kepada ibu bapa. Okay. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไร
างทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิต Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Okey, kita lanjutkan ke pusingan yang ketiga. Profesor Amir, boleh Prof jelaskan ataupun bagi tahu macam mana kita beramal sewaktu kita hidup di dunia ini? Silakan. Syukran Tuan Moderator. Kalau boleh nak minta jelaskan sedikit. Soalan moderator menanyakan cara beramal atau keharusan kita untuk beramal itu? Dia seharusnya beramal. Macam mana kita beramal? Ataupun perbuatan kita sewaktu hidup di dunia. Kita buat sesuatu amalan tu macam mana? Faham. Boleh. Saya dengar macam sama je tadi. Tak apa. Sorry. Okey. Baik. Sebenarnya jawapannya boleh didapati dalam ayat 16. Kalau saya nak baca boleh, tapi saya rasa dah dibacakan tadi kan. Saya bacalah dia punya terjemahan je lah secara satu demi satu. Ya bunayya
Innaha in takum misqala habbah. Wahai anakku, sesungguhnya jika sesuatu amalan itu hanya seberat biji sawi, min khardalin fatakum fi sakhrah, dan sekalipun amalan itu disembunyikan di sebalik batu yang besar, au fis samawati au fil ard, sama ada di langit mahupun di bumi, ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Nescaya Allah akan memberinya balasan, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa segala amalan kita, baik di tangan mahupun di dalam hati kita, dilihat dan dihitung oleh Allah SWT. Sifat wajib bagi Allah SWT yang juga nama suci Allah SWT iaitu Al-Basir, iaitu Allah Maha Melihat. Apa yang saya mahu disampaikanlah daripada ayat ini ialah pendekatan kita bersama Allah SWT. Pergantungan kita lah kepada Allah SWT. Seperti ayat mula-mula sekali, iaitu ayat 13. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menjauhi syirik, atas kerana syirik merupakan kezaliman terbesar dari buat diri kita. Kerana kita telah memutuskan hubungan kita bersama Allah SWT. Jadi, apa kaitannya kita beramal di dunia dengan hubungan kita bersama Allah SWT? Kaitannya, balasan Allah SWT itu terhadap segala amalan kita adalah berdasarkan niat dan pegangan kita ketika itu. Saya beri satu situasi. Jikalau pergantungan kita dengan Allah SWT lemah dan kita melakukan sesuatu amalan, sebaik mana pun amalan itu, hati kita akan rasa tidak tenteram. Ini lebih mudah dirasa apabila ada berlaku musibah terhadap diri kita. Contoh, baru-baru ni Tuan Moderator Sekolah Menengah Ibn Khaldun ada buat peperiksaan akhir tahun, bukan? Ada ke kawan-kawan Tuan Moderator yang rasa kecewa dengan markah diorang? Ramai jugalah, termasuk saya. Syukran Tuan Moderator, jujur. Bagus jujur. Okeylah. Saya menanya ni sebab ada tak antara mereka, keluarga mereka lah, yang kecewa dapat tahu markah mereka tu? Nak kata kecewa tu macam ada, mungkin ada lah, sebab saya pun tak tahu sangat. Faham. Kalau begitu, sebaiknya lah bagi saya, nasihatnya istighfar dulu. Kau bagi tahu kawan moderator tu. Ya, saya rasa mungkin ada antara kawan moderator yang berfikir, kalau aku lebih berusaha dan mesti boleh aku dapat markah lagi baik daripada yang aku dapat sekarang ni. Tapi apa yang saya nak katakannya, tidak sama sekali usaha keras sahaja dapat memastikan kita dapat markah yang kita nak atau capai impian yang kita nak, dimakbulkan mimpi yang kita nak. Sebenarnya yang memastikan semua itu terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa sahaja sekalipun, lakukannya secara latif, secara terperinci prosesnya. Jadi melalui ayat ini, kita telah membekalkan prinsip-prinsip tauhid tentang integriti, tentang kejujuran kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui sebenarnya di hati kita, sama ada kita telah bergantung kepadanya atau tidak. Maka perkenankanlah perkara itu setiap kali kita melakukan sesuatu perkara. Syukran jazilan Tuan Moderator. Terima kasih Profesor Amir atas penjelasan Profesor itu. Dalam penjelasan Profesor tadi, saya setujulah kerana kita ni bila nak buat sesuatu amalan, niat kita tu kena betul lah. Janganlah kita buat macam, ada orang kat sana, ramai orang, kita nak buat amalan ni nak dapat perhatian dia. So kononnya nanti dia orang puji kita lah, bagusnya dia ni, apa baiknya dia ni. Dan lagi sekali terima kasih ya. Okey, seterusnya Profesor Dr. Nick. Bagaimana cara untuk kita mengekalkan tips untuk harmoni hubungan sesama manusia? Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Baiklah, bagi pandangan saya terhadap soalan Tuan Moderator, cara untuk
Mengharmonikan hubungan sesama manusia ini telah pun disebut di dalam surah Luqman ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah yakni manusia berbuat kebaikan dan larangkan mereka berbuat kemungkaran. Dan sabarlah di atas kesusahan yang menimpa engkau, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Di dalam tafsir Hamka, beliau menyatakan bahawa ayat ini dimulakan dengan solat kerana solat adalah tiang agama dan boleh mencegah daripada perkara mungkar. Seperti yang diterangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah yakni solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Rakan-rakan yang saya kasih sekalian, bagi pandangan saya, susunan ayat yang ke-17 ini amatlah cantik kerana Allah menyebut solat dahulu dan barulah Allah menyebut tentang kebaikan. Ini bermaksud solat dan melakukan kebaikan adalah solat dan melakukan kebaikan ini amatlah berkait rapat, amatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, bagi pendapat saya lagi, sebelum kita menyarankan orang lain berbuat kebaikan, sifat kita haruslah dididik dengan solat terlebih dahulu. Dan sebelum kita turun berdakwah kepada orang lain, asas agama perlu diperkukuhkan dalam diri dahulu. Tambahan lagi, Luqman Al-Hakim turut berpesan tentang kesabaran dalam mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar yang banyak ujiannya. Dengan itu, Luqman menyarankan agar bersabar dalam mengharung pelbagai dugaan dan kepayahan di jalan ini. Terima kasih Profesor ni atas penjelasan Profesor itu. Ya, saya setuju kerana kita perlu solat kerana kita ni adalah hamba. Dan lagi satu, Allah pun dah perintahkan kita untuk solat 5 waktu. Tak banyak pun, sikit saja. Dan tadi doktor dia kata pasal berdakwah. Dan betul lah, kerana kita dalam berdakwah, kita berdakwah tapi kita tak solat. So macam susah lah kat situ kan. Kita suruh orang buat baik, tapi kita sendiri pun solat pun tak. Baca Quran pun jarang-jarang. Puasa pun kadang tak. Dan lagi satu tadi pasal kesabaran. Kesabaran dalam hadapi ujian berdakwah ni bukan senang. Kita perlu banyak bersabar terhadap makian ataupun nanti boleh jadi kena fitnah. Lagi teruk dipukul. Dan lagi sekali terima kasih Profesor. Okey, kita lanjutkan ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan keempat. Okey, Profesor Amir, boleh Prof jelaskan bagaimana seharusnya kita berinteraksi ataupun berjumpalah dengan sesama manusia? Silakan. Boleh. Sedap pula tadi. Saya rasa macam dah habis forum kita hari ni. Dah sampai penghujung. Dah nak habis dah. Lama sebentar saya bercakap. Tak rasa macam 5 minit ke apa. Syukran Tuan Moderator. Memandangkan keadaan sekarang tak memuaskan dengan masalah pandemik COVID-19 ni, saya rasa kita boleh melimitkan lah interaksi tu dalam talian lah kan, macam Zoom meeting dan Teams yang saya baru-baru ketahui adik-adik SMIC menggunakannya kan. Ya, betul. Alhamdulillah masih ada cara untuk ilmu tu disampaikan. Baiklah, kalau tidak keberatan lah Tuan Moderator, saya inginkan Tuan membaca sekali lagi ayat 18 hingga ayat 19. Ayat 18 hingga 19. Okey. Sebagai mengingat kembali lah. 18 hingga 19 ataupun 19 saja? Dua kalau boleh. Syukran. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور. Astagfirullahaladzim. Syukran Tuan Moderator. Maksud bagi ayat 18, dan janganlah engkau
memalingkan wajah engkau daripada manusia lain kerana takbur dan berjalan di bumi dengan lagak yang angkuh. Sesungguhnya Allah tidak sukakan sekalian orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di sini Allah SWT memberihalkan kepada kita dua perkara. Perkara pertama, dia memberitahu kita supaya tidak memalingkan wajah kita daripada manusia-manusia lain. Erti kata lain, tidak memberikan perhatian kepada sekelilingnya dan menganggap dirinya itu lebih tinggi darjatnya berbanding orang lain. Perkara kedua yang Allah memberihalkan adalah supaya tidak berjalan di bumi dengan lagak yang angkuh. Dan selepas kita dilarang memalingkan wajah kita, dia menyarankan kita lagi untuk tidak meninggi-ninggikan diri kita dalam apa-apa aspek kehidupan. Tak kisahlah kita kacak ke, kita bijak ke, kita popular ke. Tak semestinya semua itu membuat kita lebih baik daripada orang lain. Jadi, sesiapa yang melanggar apa yang Allah menyampaikan ini, orang-orang ini tidak akan disukai Allah SWT. Kerana mereka dah melanggarkan larangannya dan segala perintah Allah patutlah kita patuhi. Ya, kepayahan dan segala usaha yang mereka kerjakan itu telah menyebabkan hajat mereka dimakbulkan. Tapi kalau kita mengambil anugerah Allah SWT dan menunjukkan kepadanya, kepada orang lain, segala titik perlu untuk mendapatkan anugerah tu seperti tersisia sahaja. Mana rasa syukur? Mana rasa takzim kepada Allah SWT? Jikalau kita kenal Allah SWT, kita pasti telah mengucapkan Alhamdulillah dan membuat sesuatu yang bermanfaat dengan menggunakan anugerah yang diberikan Allah SWT. Okey, sekarang kita tahu bahawa sifat sombong dan bangga diri patut dijauhi. Apa yang patut kita lakukan dengan ilmu itu? Kita rujuk kembali ayat 19 di mana maksudnya, dan sederhanakanlah dalam gaya perjalananmu dan rendahkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Menyederhanakan gaya perjalanan. Ya, tepat sekali. Contoh saya beri, apabila kita berhadapan ibu bapa dan mahu melintas mereka ketika mereka berbincang, sebaiknya kita menundukkan sedikit badan kita ketika melalui. Sama juga apabila kita di tempat awam. Elak mengambil langkah besar kerana mengganggu orang lain untuk berjalan lah kan. Siapa suka orang nak langkah jauh, ganggu pula dia nak jalan tempat lain. Dan selepas kita dah menjaga kita punya pergerakan kita, gerak-gerik kita, mulut pula perlu dijaga. Apabila nak berbual dengan orang lain, baiklah kawan ataupun keluarga, kurangkanlah guna perkataan kasar. Fahamlah, adik-adik sekarang mungkin memakaikan tu, tapi tak sewajarlah. Tak membanding, dapat macam kebudak-budakan pula kalau guna perkataan kasar ni. Tak patut lah, betul, tak patut. Satu lagi, singkatkan je lah perkataan bila nak menyampaikan sesuatu. Tak payah nak tambah-tambah ataupun melengih-lengihkan apa yang nak sampaikan ni. Straight to the point, easy, simple. Jauhi je daripada menyampak orang lain. Sebab bila mereka bercakap, hormatilah apa yang mereka nak bercakap itu. Mantau fakta yang mereka sampaikan tu boleh membantu kita. Alhamdulillah. Sebab kalau kita jaga adab kita ni, jaga mulut kita, kita lebih mudah lah nak berkongsi pengalaman, cerita ke ataupun apa-apalah dengan orang lain kan. Sebagai insan Islamiah, kita perlulah saling menghormati apa yang mahu diceritakan. Apabila dia gunakan anugerah, janganlah nak gunakan anugerah tu untuk menunjuk-nunjuk, tapi sebagai pedoman dan motivasi buat orang lain. InsyaAllah, kalau kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita dapat dipermudahkan.
Syukran Tuan Moderator. Terima kasih Profesor Amir atas penjelasan jawapan yang agak panjang tapi bermakna dan bermanfaat kepada kita. Ya, saya setujulah kerana bila kita nak berjumpa dengan seseorang ni, kita lembut-lembut lah, sopan santun, bagi salam elok-elok, cakap pun benda-benda yang elok. Janganlah datang-datang, tahulah kita ni member baik kan, lepas tu guna perkataan yang tak elok kan. Tak naklah sebut kan, tapi tahu-tahulah. Dan bila kita ni, janganlah bila kita ni ada harta ataupun mak ayah kita kaya, janganlah kita tunjuk-tunjuk. Kerana itu boleh menimbulkan sifat dengki. Dan harta tu bila-bila saja Allah boleh tarik. Macam kisah Qarun tu, macam mana harta dia banyak dan lalu Allah lenyapkan harta dia di bawah apa? Di bawah tanah lah, macam di muka tanah dia tutup. Dan bila kita tunjuk-tunjuk ni, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat, kita pun tak tahu kan. Kita just macam buat orang insecure ataupun jealous dengan kita. Nanti orang tu kata, kalaulah aku ni kaya macam dia. Tak payah, kita kena bersyukur. Kerana apa yang kita ada ni, itu semuanya yang terbaik untuk kita. Dan sekali lagi terima kasih Profesor Amir. Okey, Profesor ni, jika dilihat dari ayat 13 hingga 19 ini, Luqman Al-Hakim memulakan wasiat ini dengan hubungan dengan Allah. Seterusnya hubungan dengan ibu bapa, barulah hubungan dengan orang lain. Ini menunjukkan hubungan dengan Allah perlu dijaga terlebih dahulu. Kemudian hubungan ibu bapa dan seterusnya baru orang lain. Aliran ayat ini sangatlah cantik dan boleh dicontohi. Apakah pendapat Prof? Silakan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Baiklah, bagi pandangan saya, nasihat-nasihat ini harus disampaikan kepada anak-anak agar menjadi suatu pegangan dalam diri mereka. Kita yang sememangnya seorang anak ini harus berpegang dengan nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim ini di dalam diri kita sendiri. Kebiasaannya, ibu bapa akan mula mendidik anak sejak dari kecil dengan cara menunjukkan tauladan. Anak-anak akan lebih terpengaruh untuk membuat sesuatu apabila ibu bapa buat apa yang diperkatakan mereka. Alhamdulillah, saya dibesarkan dalam keluarga yang faham agama. Umi dan Abah sentiasa menunjukkan contoh terbaik kepada kami, cara mereka melayan atuk nenek, cara mereka mendidik kami, adik-beradik, cara mereka bergaul dalam masyarakat adalah antara perkara yang sentiasa dipandang oleh kami adik-beradik. Agak sukar untuk kami 6 orang adik-beradik yang kebanyakannya sudah mempunyai kerjaya masing-masing. Emak dan Abah akan mengambil kesempatan untuk membuat usrah apabila kami semua berada di rumah. Wasiat Luqman Al-Hakim ini juga pernah dibentangkan oleh Abah satu ketika dahulu. Walaupun anak-anak sudah besar, Abah tetap menjalankan tanggungjawabnya. Ini menunjukkan bahawa mendidik anak-anak bukan sahaja apabila anak-anak masih kecil, tetapi apabila anak-anak sudah mempunyai anak sendiri, tanggungjawab ibu bapa terhadap anaknya masih ada. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator dan kedua-dua ahli panel forum kita pada forum yang telah disampaikan sebentar tadi. Harap segala ilmu yang disampaikan dapat sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain. Baiklah, sekarang kami akan mengadakan kuis dalam bentuk Google Form kepada semua murid. Soalan yang akan diberikan adalah sebanyak 10 soalan sahaja. Sila tekan link yang akan diberikan untuk menjawab soalan kuis tersebut. Anda diberikan selama 10 minit sahaja untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Keputusan akan diumumkan di platform sekolah. Dengan itu, pihak urus setia akan menghubungi pemenang melalui nombor telefon yang akan diberikan di dalam Google Form tersebut. Selamat berjaya. Tahniah kepada murid yang telah berjaya hingga ke hujung rancangan. Berikan tepukan yang gemuruh kepada diri masing-masing. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai dirinjis dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili unit Al-Quran daripada Sekolah Menengah Ibn Khaldun ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua diberikan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir pada forum kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah atau silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Pergi ke dosa memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Marilah sama-sama kita mengakhiri majlis kita pada hari ini
dengan membaca tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Majlis bersurai.